السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Jadi selamat hari raya tuan no. Maaf Zahir dah mati nah. Kita baru raya yang ke berapa tuan-tuan? Raya yang ke-16. Betul tak? 16. Baik. Tuan-tuan habis dah puasa 6? Tak habis lagi. Lagi berapa? Lagi 6. Tak apalah. Baik tuan-tuan, tak banyak dah tu. Baik, kita tengok kita malam ni tajuk baru. Betul tak? Babu sidq. Bab pada menyatakan sidqu. Sidq maksud dia benar. Benar ni bukan nanti berkata benar, sama juga bersikap benar. Benar ni bersikap benar. Maksud dia bila bercakap benar. Bila kita bertindak berdasarkan kebenaran. Benar dalam tindakan. Sama juga benar dalam niat. Maksudnya bila kita buat satu benda semata-mata kerana Allah, itu panggil benar dalam niat. Bukan bila sebut benarnya, yang kita faham kadang-kadang benar dalam kata-kata, betul lah, benar dalam kata-kata tu betul. Tapi banyak benar ni melibatkan semua, perbuatan dan niat. Baik, jadi kita pada bab benar. Baik, kita tengok muqaddimah dulu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Yang pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kita jadi orang yang benar. Takwa ni kita bincang habis dah. Bila sebut tentang takwa, yakni melakukan segala yang wajib, tinggal segala yang Allah larang. Itu takwa. Kemudian kata Allah lagi, hendaklah kita jadi orang yang benar. Benar ni macam sebut kat tuan-tuan, pertama dalam niat. Niat mesti betul. Buat semata-mata kerana Allah apa-apa saja tindakan kita. Malah niat lebih bagus daripada amalan. Niyatul mar'i khairun min amali. Niat lebih bagus daripada amalan. Kalau orang sedekah, tapi dia sedekah bukan kerana Allah nak menunjuk-nunjuk, maka dia tak dapat pahala, malah dia mendapat dosa lagi pasal riak. Tapi kalau ada orang niat nak sedekah, dia niat nak sedekah tuan-tuan, nak keluarkan harta dia, tapi tiba-tiba tak jadi. Contohnya lah, dia nak niat nak infakkan harta dia, tiba-tiba katakanlah datang musibah, tidak apa-apa musibah lah, sehingga duitnya dia nak infak tu tak boleh nak infak. Kena repair kereta ke, kena repair rumah ke. Patutnya duit tu kita nak infak di jalan Allah, tapi datang halangan. Kita dah dapat pahala kerana niat tu. Contoh tuan-tuan jumpa fakir miskin, tuan-tuan nak bagi dia duit. Jadi tuan-tuan ingatkan dalam poket ada duit, pegang-pegang tak ada duit, kita nak bagi. Jadi kita kata tunggu Ustaz, kita nak pergi ambil duit. Kita pergi ambil duit, mai dia tak ada lah. Kita dapat pahala walaupun kita tak infakkan harta kita. Niat lebih bagus pada amalan.
Jadi benar dalam niat apa sahaja yang kita buat semata-mata kerana Allah. Yang kedua, wa a'malihim, benar dalam tindakan. Benar dalam tindakan ni bila kita buat, biar buat tu betul tuan-tuan. Jangan buat saja tak betul. Buat biar betul. Saya sebut benda yang saya tengok dan saya sedih lah nak tegur tu, agak sukar lah. Kadang-kadang ada orang yang saya tengok dah berumur, tapi bila tengok dia ambil semayang, dia basuh kaki, tak apa, tapak kaki tak angkat. Mana nak sah? Tapi ada tuan-tuan, dia ambil semayang, disiram atas. Malah yang sedihnya ada yang belakang buku lali tak kena kan dia siram atas, belakang kaki tak kena. Dan Nabi SAW pesan dah, wailul lil aqabi minan nar, api neraka bagi mana buku lali yang tak kena air wudu. Kita ambil wudu tak kena. Yang saya tengok tu dia tapak kaki tak angkat, disiram atas. Tapak kaki mana nak kena air. Satu lagi yang saya tengok, satu jemaah umur 80 lebih, dialah yang paling tua dalam masjid tu. Jadi imam minta saya tengok lah. Imam minta saya tengok, sebab dia ni Bilal azan boleh, qamat boleh, tapi dia bila semayang dia tak baca. Dia baca dalam hati tuan-tuan. Takbir diam. Boleh ke tuan-tuan? Semayang baca dalam hati. Baca dalam hati. Dalam hati tuan-tuan. Boleh ke tuan-tuan macam tu? Mulut tak buka. Memang tak buka. Senyap. Boleh ke? Tak boleh kan? Betul tak? Mana boleh? Quran kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Kita mesti baca. Bila baca, telinga dengar. Bukanlah maksud dengar ni kuat sangat. Maksudnya kalau kita duduk seorang-seorang senyap-senyap, bacaan itu telinga kita dengar. Kalau hujan lebat, tak perlulah kita kuatkan suara. Betul tak? Cukup kita baca ni ada suara, telinga kita boleh dengar. Jadi imam minta saya tengok, saya pun nak tengok. Yalah, imam tengok pun dia tak mau. Sebab dia anggap imam ni junior, muda pada dia. Walaupun nak kata junior pun, imam dah 76 dah tuan-tuan. Tapi disebabkan dia 80 lebih, dia anggap imam junior lah kan. Kita nak kata junior macam mana? Jadi imam tengok tak boleh. Minta saya tengok. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kot dulu, saya nak tengok habis saya segan. Tapi sayanglah tuan-tuan, azan boleh, qamat boleh, semayang belakang imam pasal dia Tok Bilal. Dia dah semayang di masjid tu. Tuan-tuan bayanglah, umur dia 80 lebih lah. Boleh jadi dia dah berada di masjid tu sebelum saya lahir lagi tuan-tuan. Tapi macam tu je kalau dia semayang. Mana dia tak benar dalam tindakan dia. Salah dalam amalan dia tuan-tuan. Jadi dia pun minta saya tengok. Saya tahulah, kalau imam tengok pun tak jalan, saya tengok lagi lah susah. Betul tak? Orang tu bukan senang kita nak tegur, takut terasa. Tapi saya pun fikir macam mana nak tegur. Bolehlah saya kuliah, saya selit sekejap je kat tengah tu. Itu pun saya tak pandang pun dia, takut dia terasa. Itu pun teringat tak ada sampai seminit kot. Sebab nak sampaikan maklumatnya, takut nanti lama sangat dia terperasan pula. Macam nak kata kat aku ni, tidak kan. Jadi saya pun pandai-pandai lah tuan-tuan, selit saat bagi sampai mesej suruh baca. Lepas saya nasihat tuan-tuan, selalu kuliah duduk depan. Lepas saya nasihat, kuliah akan datang duduk belakang, hujung sana. Dia buka songkok dia pakai, tak songkok tidur. Dia duduk depan. Dia tak boleh tengok rupanya. Saya dah cuba sebaik mungkin dah tuan-tuan. Cakap tak tengok dia secepat yang mungkin, takut dia terasa. Tapi rupanya dia tak boleh tengok. Sayanglah tuan-tuan. Tidak benar dalam tindakan, silaplah tuan-tuan. Kena benar dalam tindakan. Sebab tu Nabi SAW tengok orang semayang kan. Dia semayang, Rasulullah SAW tengok dia. Habis semayang dijumpa Nabi SAW. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi balik, semayang balik. Han tak semayang lagi. Padahal dia semayang dah. Semayang dia tu tak sah. Nabi anggap tak semayang. Orang yang semayang yang tak sah, Nabi anggap belum semayang. Semayang kena betul. Itu benar dalam tindakan. Maka dia pergi semayang lagi. Bagus dia pergi semayang. Habis semayang, dia datang pada Nabi SAW. Nabi sebut benda yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi balik, semayang balik. Han tak semayang lagi. Dia pergi semayang lagi kali ketiga. Bagus dia pergi semayang. Nabi SAW tengok dia.
Habis semayang ketiga, dia jumpa Nabi. Nabi ungkap benda yang sama. Irja' pi balik, fasalli, semayang balik, fa innaka lam tusalli, hang belum semayang. Semayang yang tak sah, tak semayang. Macam itulah tuan-tuan. Barulah dia kata dia tak larat lah. Dia turun Nabi ajak, Nabi pun ajak. Maksudnya kita kena benar dalam tindakan. Kalau kita buat ibadah, biar betul tuan-tuan. Ikut law dia tuan-tuan. Semayang ke ikut macam mana yang digariskan oleh Nabi SAW. Jadi benar dalam tindakan. Seterusnya tuan-tuan, benar yang kita tahulah, benar dalam perkataan wa aqwalihim. Benar dalam perkataan, cakap biar benar yang benar. Sebab tu tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita boleh juga tipu. Kita dah lepas dah tuan-tuan, akan nanti sebut. Boleh tak tipu tuan-tuan? Dalam cerita Piramli dia kata tipu sunat. Betul tak kan? Dia tipu bini dia. Dia tak ada, pertama tidak ada tipu sunat. Tipu sunat tak ada tuan-tuan. Walaupun bini 2, 3 tidak ada tipu sunat. Kan Piramli tipu kan. Sakit belah mata belah ni. Belah ni pula sakit. Dia balut kaki dengan selok-selok ada sekali dia balut. Tipu sungguh tuan-tuan. Piramli kan. Jadi tuan-tuan, tidak ada tipu sunat. Tipu ni yang boleh tuan-tuan nak sebut macam mana nah? Nabi ada sebut, pertama, bukan semua benda kita boleh cakap benar. Terutama orang yang menyimpan rahsia negara. Betul tak? Mana-mana pemimpin tentera ke pegawai-pegawai tinggi kerajaan ke yang disimpan rahsia negara, kalau kena tangkap musuh tanya, di manakah pasukan pengintip, di manakah harta negara, di manakah anti pesawat. Dia ingat kena cakap benar ni. Cakap benar semua. Itu tak cakap benar. Kalau musuh tanya kita soalan, kita tak boleh bongkar. Sekalipun mati tuan-tuan. Itu je. Memang tak boleh cakap benar. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap kita, tanya di mana rahsia-rahsia negara, kelemahan negara, memang tak boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu, berdosa besar. Khianat pada negara tuan-tuan. Tak boleh pecah rahsia negara. Dalam perang tak boleh. Baik. Yang kita boleh, dia ada sebut. Betul tak? Tidak ada tipu melainkan dalam apa? 3 perkara kan. Yang dia benar. Tipu ni tak boleh cakap tak betul lah. Yang pertama dalam peperangan. Betul tak? Kalau kita tangkap, musuh tangkap kita, jangan kita bagi tahu semua tentang apa? Tentera kita tuan-tuan. Matilah kita punya pasukan. Yang kedua, suami isteri. Macam mana tuan-tuan? Maksudnya suami boleh tipu isteri ke macam mana tuan? Dia macam ni tuan-tuan. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh, katakanlah kita nak makan apa benda makanan yang pelik sikit tuan-tuan. Nasi Arab lah contoh. Nasi Arab. Jadi nasi Arab lah, mak kelubah ke, kak kapsyah ke. Maka bini kita pun belilah barang nak bagi kita suka kan. Bini kita tengok dia bersilat dekat belakang dapur tu tuan-tuan 3 jam. Betul tak kan? Nak buat nasi Arab kat kita. Dia pun main bawa hidang kat kita, kita makan tak sedap langsung. Ni contoh. Kita makan-makan, ya Allah, inilah nasi Arab yang paling tak sedap aku pernah makan. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan tengok bini tuan-tuan dia penat. Betul tak? Letih dia masak. Dia pergi pasar, boleh jadi dia pergi pasar, dia letih, penat masak. Dia datang dengan penuh harapan, sedap tak bang? Tuan-tuan jawab apa? Tak sedap langsung dalam hati yang tu. Tapi tuan-tuan jangan cakap dulu tu. Nampak tak? Kalau tuan-tuan jujur, nak tipu tak patut, cakap mah tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Jadi tuan-tuan nak kata apa tuan-tuan? Sedap. Betul tak kan? Inilah nasi yang paling sedap yang pernah abang makan cik. Kalau Chef Wan masak, padahal dalam hati ya Robi punya tak sedap. Tak apa itu tuan-tuan, tak apa. Dia nak jaga hati. Betul, itu bagus. Walaupun memang tipu lah tuan-tuan. Dalam hati kita tak sedap. Tapi tipu lah tuan-tuan. Memang tipu lah. Tapi kita tak panggil tipu tu. Nak menjaga hati tuan-tuan. Sama lah juga isteri pun. Tak? Kalau lah suami beli baju raya, contoh hadiah lah. Suami beli habis duit, katakanlah beli baju raya habis beratus tuan-tuan. Nak bagi hadiah kat isteri. Isteri tengok baju ni, punyalah huduh lelaki aku pilih. Orang lelaki kan tak pandai pilih baju, betul tak?
Isteri dia tak berkenan tengok. Tapi janganlah bila suami penat balik kerja tunjuk, tiba-tiba isteri kata, bang ni awaklah teruk sangat. Betul tak? Kecil hati. Tak sini sebut tak apa, cantik. Kena cakap tuan-tuan. Itu dalam hubungan suami isteri boleh. Yang ketiga peperangan suami isteri. Dan yang ketiga adalah untuk kita membaikkan antara dua orang yang bergaduh. Macam ni boleh tuan-tuan. Kita jumpa A, saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan. Kita jumpa A kutuk B. Macam-macam dia kata. Adik-beradik dia senang kata tuan-tuan. Untuk adik-beradik, kalau tuan adik-beradik ramai kan. Kita jumpa abang sulung kita, dia pergi kutuk adik bongsu kita. Macam-macam dia kata. Lepas tu kita pergi jumpa adik bongsu kita. Adik bongsu kata, hampir jumpa abang, abang kata apa kat aku? Tuan-tuan nak kata apa? Ke tuan-tuan nak jujur? Kita cerita semua. Abang kata, ni perangai huduk macam buruk mak ayah. Memang perang dunia lah tuan-tuan. Jangan sebut. Memang jangan sebut. Walaupun abang sulung baru kutuk adik kita tadi, jangan sebut. Kalau tuan-tuan cerita itu batu api, walaupun ramai orang buat lagu tu, saya tak nafikan. Orang suka, betul tak? Orang sampaikan. Hantau dak, betul tak? Dia duk hantau dak, dia bagi cerita habis. Bergaduh tuan-tuan. Walaupun adik bungsu tanya abang, dia kata, kita kena kata, abang tak kata apa. Cuma abang rasa sedih lah. Kalau boleh dia nak baik dengan hang. Padahal tadi abang kata macam-macam. Itu cara yang betul. Betul tak? Kita jumpa adik bungsu, kita sebut lagu tu. Padahal adik bungsu, barulah adik bungsu tu rasa apa? Wah, aku ni tak patutlah marah dia. Betul tak? Baru berubah. Tiga ni boleh tuan-tuan. Ni saya sebut benar dalam perkataan ni. Kalau dalam harian kita lah tuan-tuan, yang tidak libatkan tiga benda tadi tu, kita kena cakap benar. Baik. Kita tengok. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, was-sadiqina was-sadiqat. Orang lelaki dan orang perempuan yang bercakap benar. Nabi tak pernah cakap tipu walaupun melawak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun melawak tak pernah tipu. Kita banyak melawak, kadang-kadang tipu tuan-tuan. Betul tak? Kita melawak tipu, nak buat lawak, tipu tuan-tuan. Nabi tak pernah melawak. Nabi pernah melawak tapi tak tipu. Tuan-tuan tahu kan Nabi pernah melawak dengan siapa? Orang perempuan tua. Nabi kata apa kat orang perempuan tua tu? Apa? Lain apa? Macam mana ayat ni? Saya lupa hadis. Tapi orang tua tak masuk syurga. Menangis dah orang tua perempuan tu. Orang tua perempuan, Imra'ah ajuzah, orang perempuan tua. Tanya pasal ahli syurga. Nabi SAW sebut orang tua tak masuk syurga. Menangis orang tua tu. Kemudian Nabi ketawa. Tuan-tuan, bila Fadah ikat Nabi ketawa. Tuan-tuan jangan ingat Nabi bukan macam tu. Jangan silap tuan. Nabi ketawa tu bukanlah macam tu. Teruklah Nabi kalau macam tu. Nabi SAW ni ketawa. Bila sebut Nabi ketawa, Nabi senyum. Itu je. Ketawa Nabi tu senyum. Dia tak ada keluar sikit pun suara. Kalau kita gelak, bergegar rumah tuan-tuan. Nabi gelak ni tuan-tuan, memang dia senyum itu ketawa. Senyum Nabi itu ketawa. Nabi kalau marah, dia bukan maki hamun. Bukan maki hamun, cakap macam-macam. Bukan. Itu marah orang. Kalau dalam hadis tuan-tuan baca faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah Nabi tu muka Nabi berubah jadi merah. Sahabat tahu Nabi marah dan sahabat jadi takut. Boleh lah. Itu cara Nabi SAW marah. Dia bukan bila marah ni tangkat suara maki hamun. Bukan. Nabi marah muka berubah. Jadi Nabi SAW tu tersenyum. Orang tua tak masuk syurga. Bila orang perempuan tu dengar orang tua masuk syurga menangis, Nabi tersenyum. Nabi kata semua orang yang masuk syurga ni muda. Betul tak? Nabi melawak benar tuan-tuan. Nabi tak melawak benda yang tipu tuan-tuan. Baik. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, ada seorang lelaki lari. Kemudian lelaki ni lari pasal apa? Pasal ada orang nak bunuh dia. Lari, orang nak bunuh dia. Bagi tahu kat Nabi Muhammad SAW, ada orang nak bunuh dia. Dia pun menyorok. Kemudian datang lagi seorang bawa pedang nak bunuh lelaki tadi. Kalau kita nak buat macam mana tuan-tuan? Ada orang lari masuk dalam rumah kita, orang nak bunuh, menyorok apa? Kat dapur. Kemudian datang pembunuh dia bawa barang. Tanya, ada nampak tak? Kita nak jawab apa? Kalau kita lah tuan-tuan. Tak ada tipu. Tak ada tipu. Kalau kita tak nampak,
tipu juga tak nampak. Tidak kan? Kalau kita jujur, ada tu kat belakang dapur, matilah dia. Jadi kita nak jawab apa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat saya pernah cerita tuan-tuan dulu kan? Nabi SAW jawab macam mana? Benarnya Nabi ni tuan-tuan, sampai dia macam tu pun benar. Bila datangnya nak bunuh tu bawa pedang, nampak tak si fulan ni? Nabi kalau kata tak ada, tipu. Kalau kata tak nampak, tipu. Tak tahu lagi tipu. Tahu tadi lalu. Nabi jawab macam mana tuan-tuan? Bijak Nabi SAW. Nabi ni semua fatanah, bijak. Maka Nabi SAW berganjak ke belakang setapak. Nabi SAW berkata, sejak aku berdiri kat sini, tak ada siapa aku nampak kecuali hang. Faham ke tak faham? Tak faham? Fahamlah, dia hunduk ke belakang setapak. Sejak aku berdiri di sini, tak ada yang lalu kecuali hang seorang. Betul tak? Yang tadi duduk depan setapak. Faham tu? Sampai macam tu pun cakap benar. Baik. Kemudian ayu sadiqi fi jamil ahwal, benar dalam setiap tindak tanduk kita. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Dan ini sekiranya mereka benar kepada Allah dalam amalan mereka, khairan lahum, pastilah mereka ini itulah yang terbaik bagi mereka. Jadi cerita berkenaan dengan orang Yahudi tuan-tuan. Benar dalam tindakan. Kalau orang Yahudi ni kata Allah benar dalam iman dan taat, itu yang baik bagi dia. Kita tahu orang Yahudi ni dia memang banyak menipu lah tuan-tuan. Banyak dia punya helah tuan-tuan. Macam contoh kita tahu, bila Allah Azza wa Jal tidak bagi mereka tangkap ikan hari Sabtu. Sabtu tak boleh tangkap ikan. Tapi masalah dia apa? Hari Sabtu banyak ikan. Nampak tuan-tuan? Dia memang macam tu. Hidup ni kan ujian. Betul tuan-tuan? Hidup ni ujian. Sebab tu dalam hidup ni tak ada yang perfect. Kita kena tahu. Betul tak? Dalam hidup ni tak ada benda yang perfect. Kalau tuan-tuan tengok ke isteri tuan-tuan ada kekurangan, tuan-tuan percayalah orang perempuan lain pun ada kekurangan juga. Kalau orang perempuan tengok kat suami dia kekurangan, tuan-tuan percayalah lelaki lain tu pun banyak kekurangan juga tuan-tuan. Kat dunia ni tak ada yang perfect. Nak yang perfect kat syurga tuan-tuan. Kat dunia ni semua ada kekurangan tuan-tuan. Ada setengah perempuan, kadang-kadang setengah perempuan kita tengok rupa dia menarik dah. Tapi kadang-kadang kita tengok akhlak dia kurang sikit. Betul tak? Kadang-kadang kita tengok kereta tuan-tuan, tengok rupa cantik dah, tapi enjin dia tak tahan sangat. Betul tak? Ada setengah kereta kita berkenan dah, harga mahal sangat pula. Tuan-tuan, hidup macam tu tuan-tuan. Ada saja kekurangan di sebaliknya tuan-tuan. Itu hidup tuan-tuan. Jadi orang Yahudi, hidup ni ujian. Orang Yahudi ni Allah Ta'ala tak bagi tangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu banyak ikan. Jadi mereka buat apa tuan-tuan? Mereka tak benar dalam tindakan. Nampak tak? Tindakan mereka tak benar. Mereka buat apa tuan-tuan? Hari Jumaat mereka pasang macam bubu tuan-tuan. Pasang bukat-bukat. Hari Jumaat pasang bukat. Bila mereka angkat bukat tu, dia pasang bukat, betul dia buka. Jadi ikan masuk, tangkap lah. Hari petang Jumaat pasang bukat. Bila mereka angkat bukat daripada tu, hari Ahad. Sabtu tak tangkap ikan, hari Ahad baru tangkap. Mereka tak benar dalam tindakan tuan-tuan. Ni kata kelentong tuan-tuan. Allah Ta'ala kata jangan tangkap ikan hari Sabtu. Mereka tak tangkap, tapi pasang bubu awal-awal. Pandai dia buat. Macam nipu lah kodonnya. Macam kita bubu lah. Okey, pasang bubu. Memang bila angkat hari Ahad tu memang banyak lah ikan. Sebab dia pasang perangkap tuan-tuan. Bila ikan banyak, lalu masuk dalam perangkap. Maka Allah Ta'ala kata, kunu khiradatan khasi'in, jadilah kamu kera-kera yang hina. Pasal apa? Tindakan tak benar. Ada helah dalam tindakan. Baik. Jadi kita tengok hadis yang pertama tuan-tuan. Itu muqaddimah dia. Ani Ibn Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni daripada Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Yang ini cakap benar tuan-tuan. Tuan-tuan cakap benar ataupun tuan-tuan bertindak benar, dia akan membawa kepada kebaikan. Dalam hidup ni apa sahaja tuan-tuan, kita bersikap benar. Jangan bersikap dusta tuan-tuan. Atau kita panggil hipokrit lah tuan-tuan. Biar kita bersikap benar. Belakang orang ke depan orang ke tuan-tuan, biar kita macam tu tuan-tuan.
Bukan orang yang bermuka-muka, tuan-tuan. Orang yang bersikap benar membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Tuan-tuan bersikap benar. Bersikap benar bawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada syurga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya seseorang lelaki itu sentiasalah bersikap benar sehingga dia ditulis di sisi Allah seorang yang benar. Siapa yang selalu bersikap benar dalam hidup dia, sampai tahap dia akan dicatat di sisi Allah orang yang siddiq. Siddiq ni orang yang benar-benar lah, tuan-tuan. Yang tersangatlah benar. Orang yang kita kata tak ada lah kita nak kata jumpa kawan ni muka lain, kawan ni muka lain. Orang yang betul benar, tuan-tuan, dalam tindakan dia, dalam niat dia, benar pada diri sendiri, benar dengan Allah, benar dengan orang. Dia tu pure, tuan-tuan. Orang yang betul-betul asli benar. Kalau orang yang bersikap benar macam ni, sama ada niat dia, perkataan dia ataupun perbuatan dia, nanti akan ditulis di sisi Allah yang ni orang yang betul-betul benar. Kita tahu sahabat Nabi yang dapat siddiq siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, Jibril alaihi salam buat turun nama tu daripada Allah. Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq tu, tuan-tuan, Siddiq tu, siapa yang sampai makam Siddiq ni, ni tinggi, tuan-tuan, makam yang tinggi. Susah nak capai ni. Siapa yang capai makam Siddiq, itu makam yang tertinggi setelah Nabi, tuan-tuan. Kan kita baca ayat Quran kan? Apa? Ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nabi paling tinggi. Nabi kita tak boleh jadi Nabi, tuan-tuan. Kita beramal lagu mana pun, tuan-tuan, takkan jadi Nabi. Tapi bawah pada Nabi, Siddiq. Siddiq ni hamba Allah yang betul-betul benar, tuan-tuan. Orang yang tak bermuka-muka, memang benar dia, tuan-tuan. Belakang orang dia macam tu, depan orang dia macam tu. Jumpa kawan ni pun dia macam tu, jumpa kawan ni pun dia macam tu. Tak ada lah jumpa kawan ni puji kawan ni, jumpa kawan ni hentam pula kawan tadi. Tak ada, tuan-tuan. Bila beramal ikhlas kerana Allah, bila bercakap benar, tuan-tuan, tindakan dia benar, memang sikap dia betul-betul benar. Lepas Nabi Siddiq, tuan-tuan. Lepas Siddiq baru orang mati syahid. Orang mati syahid bawah pada Siddiq. Padahal mati syahid itu hebat, tuan-tuan. Siddiq, syuhada, bawah Siddiq. Lepas orang syuhada mati syahid, barulah salihin. Orang soleh ni orang yang baik lah. Amal ibadah dia lebih banyak daripada dosa. Kalau ada dosa pun cepat-cepat taubat. Itu orang soleh, tuan-tuan. Tapi nak cerita Siddiq ni cukup tinggi, tuan-tuan. Dia lepas Nabi, Siddiq. Dia panggil apa? Wali yang paling tinggi makam Siddiq lah, tuan-tuan. Siddiqin. Baik, kemudian Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, kenapa dapat Siddiq? Benar, tuan-tuan. Ketika mana apa? Nabi SAW turun daripada Isra' dan Mi'raj kan. Bukan senang orang nak percaya. Satu malam daripada Mekah pergi Baitul Maqdis, jarak dia 1500 km. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis 1500 km. Daripada Mekah pergi ke mana? Naik ke atas langit. Atas pada Sidratul Muntaha. Tidak, tu pun turun tidak 9 kali kan, semayang dikurangkan. Turun balik di Baitul Maqdis, pergi balik ke Mekah dalam satu malam. Nabi SAW cerita pada orang, tuan-tuan. Maka bila Nabi cerita, tuan-tuan, Abu Jahal seronok dengan cerita ni. Pasal Abu Jahal seronok? Pasal cerita ni bagi dia mengarut. Tuan-tuan bayangkan kalau 1500 satu malam pergi balik, susah, tuan-tuan. Hatta kapal terbang pun tak boleh. Kapal terbang. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan. Betul tak? Apa jarak dia? Saya pun tak tahu. 8,000 tu. Semalam susah juga, tuan-tuan. Kalau semalam lah kan 1500. Kalau zaman sekarang ada kapal terbang boleh kot. Tapi naik ke langit, naik ke langit tak boleh lah, tuan-tuan. Kita dengan matahari pun 150 juta kilometer. Jadi Nabi SAW cerita pergi ke Mekah balik sehari, tuan-tuan. Naik ke atas lagi, tuan-tuan. Jadi Abu Jahal ni pergi cari. Bila dengar cerita ni, Abu Jahal gelak, mengarut, tak masuk akal. Maka Abu Jahal pergi cari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Cari cerita, wahai Abu Bakar ni, sahabatmu sebut begini dan begini.
Hang percaya ke tak percaya? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad SAW cerita lebih pada ni pun aku percaya. Itu yang dapat Siddiq tu, sangat membenarkan pada Nabi SAW. Baik, jadi bersikap benar Allah Ta'ala akan tulis di kalangan orang yang Siddiq. Baik, kemudian wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, menipu tuan-tuan, ataupun bersikap dusta, cakap tipu ke ataupun tindakan tipu, yang ni membawa kepada fujur, membawa kepada kejahatan, nipu tuan-tuan. Ada orang dia suka cakap menipu tuan-tuan, ataupun peribadinya menipu, hipokrit. Ni ramai tuan-tuan, ramai orang. Hatta kadang-kadang kita jumpa orang yang ada title ustaz pun macam tu. Macam mana tuan-tuan? Dia berubah-ubah dia punya identiti dia. Yang kawan ni lain, yang kawan ni lain, identiti dia berubah-ubah tuan-tuan. Yang ni bahaya tuan-tuan. Kita panggil macam apa? Sikap talam dua muka lah. Ini bukan talam dua muka. Kadang-kadang saya tengok ada orang bukan talam dua muka lah, talam 6 muka tuan-tuan. Buat kawan ni lain, buat kawan ni lain, semua lain tuan-tuan. Yang ni orang yang tidak ada pendirian, orang yang tidak benar pada tindakannya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, sesungguhnya penipu itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada api neraka. Nampak? Cakap tipu bawa pada kejahatan, dan kejahatan bawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan seseorang lelaki itu sentiasalah bersikap menipu tuan-tuan, sehinggalah ditulis di sisi Allah dia ni penipu. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin tak pernah jumpa kot, ke mungkin tuan-tuan pernah jumpa, ada orang kadang-kadang memang suka cakap tipu tuan-tuan. Kalau tak tipu ni tak ada hidup tuan-tuan. Memang tipu je tuan-tuan. Memang ada pun, memang ada. Hatta saya pernah jumpa orang yang ada title ustaz lagi tuan-tuan, tapi kalau cakap tu memang tipu tuan-tuan. Kalau tak tipu ni bukan dia lah tuan-tuan. Memang menipu sungguh lah tuan-tuan. Suka cakap tipu. Baik, kiranya macam tipu tu menjadi sebahagian hidup dia lah tuan-tuan. Siapa yang dah ditulis di sisi Allah sebagai penipu ni susah nak ubah tuan-tuan. Cakap tipu tuan-tuan. Baik, kemudian kata baik, kemudian itu hadis yang pertama tuan-tuan. Jadi Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi syarahkan hadis ni. Kata Imam Qurtubi, hak ke atas orang yang faham daripada Allah, hendaklah dia bersikap benar pada perkataannya, cakap benar walaupun pahit tuan-tuan. Qulil haq walau kana murran, sebutkanlah benda yang benar walaupun pahit. Kita nak cakap pahit tuan-tuan, kesian nak cakap tuan-tuan. Ini kalau kebenaran tuan-tuan, kita nak sampai kebenaran dari segi hukum hakam tentang agama tuan-tuan, walaupun pahit kita kena sampaikan, walaupun orang tak suka tuan-tuan. Kalau begitu agama sebut lagu tu, kita kena sampaikan. Tak boleh kita berselindung tuan-tuan. Orang suka ke tak suka, kita kena sampaikan. Macam tu hukum dia. Baik, jangan kita cari keredaan manusia tuan-tuan. Macam saya pernah pergi satu masjid, saya tegur berkenaan dengan apa, pelaksanaan korban. Korban, kita bila korban ni, kita nak korban ni, kita kena faham lembu yang dikorban, lembu itu kita korbankan untuk Allah. Contoh saya ada seekor lembu, saya korban. Kewajipan saya hanyalah bagi kepada fakir miskin 1/3. 2/3 saya boleh ambil, ataupun bagi sikit je. Kita selalu bagi 1/3 kan, fakir miskin. 1/3 bagi apa? Hadiah kan. Yang hibah tu tak wajib pun. Wajib korban ni fakir miskin. Bila saya korban, 1/3 saya bagi fakir miskin, 2/3 saya boleh makan. Tapi tuan-tuan, 2/3 yang saya ambil tu, saya tak boleh jual. Macam tak tuan-tuan? Walaupun tu lembu saya. Itu benda kita kena tahu. Kalau saya jual berdosa. Berdosa tuan-tuan. Walaupun saya boleh ambil, tuang korban, walaupun dia dapat banyak, dia bagi 1/3 fakir miskin, dia dapat 2/3, dia tak boleh jual. Dia tak boleh buat nasi lemak jual esok, tak boleh. Dan dia tak boleh gunakan untuk membayar transaksi ekonomi tuan-tuan. Contohnya kita ada banyak daging korban dekat rumah kita. Ada orang main kek sawit,
kita tak ada duit dalam kat rumah. Kemudian kita kata kat orang kek sawit tu, duit tak ada tapi aku bagi hang daging seorang 5 kilo, okey tak? Batang pinang. Oh, dia kata okey Berdosa tuan-tuan. Kita dah guna daging korban untuk transaksi muamalat. Tak boleh tuan-tuan. Berdosa, hilang pahala korban. Yang boleh jual daging korban ni siapa? Fakir miskin. Hatta kalau kita tak miskin pun tak boleh jual. Contoh dalam ni ataupun contohnya saya lah. Tuan-tuan bagi saya daging korban. Saya bukan kategori fakir miskin. Bila saya dapat, tuan-tuan bagi kapasiti ustaz. Itu dah kan. Ustaz mai kita bagilah. Saya dapat. Banyak orang silap. Bila bagi kat ustaz, dia bagi batang, dia bagi elok-elok, tak apalah tuan-tuan. Tapi kat ustaz ni tak bagi yang tu pun tak apa. Yang tuan-tuan nak bagi elok, batang pinang lah, ekor lah, apa benda ni, ni bagi kat fakir miskin. Fakir miskin lah raja bila kita buat korban. Jangan silap tuan-tuan. Ada satu kampung saya pergi tuan-tuan, saya cerita buat korban, dia menyesal. Dia korban kat rumah dia banyak, kat kampung dia tu fakir miskin ada apa orang dia tak bagi. Tak boleh. Bila kita korban di situ, pastikan fakir miskin dia qaryah tu dapat. Rupanya dia korban, dia bagi fakir miskin jauh-jauh tuan-tuan. Yang jiran dia miskin-miskin ni ramai tak dapat. Berdosa tuan-tuan. Dia susah hati tuan-tuan. Bila saya sebut, saya kata kat Haji, jenis Haji pergi beli daging korban, Haji bagi kat fakir miskin. Bila kita korban di kampung tua, dia punya prioriti dia fakir miskin dalam qaryah ni. Mesti sampai kat mereka dulu. Kalau ada orang luar yang main korban di kampung tua, jangan ambil semua. Betul tak? Dia ada korban, dia bawa balik semua kat Semanggui. Mana boleh? Mesti tinggal untuk fakir miskin di kawasan ni. Ada korban di sini. Kalau Nabi SAW tentang bila korban, dia korban ni dia tak sama dengan sembelih sedekah. Sedekah lain. Sebab korban ni, pertama kita tahu pahala dia tinggi tuan-tuan. Sembelihan korban pahala dia sangat tinggi. Dan binatang korban itulah yang kita akan tunggang di padang mahsyar nanti tuan-tuan. Dan Quran sebut tentang daging korban ni, wa at'imul ba'isal faqir. Beri apa dah? Fakulu minha, makan sikit daripada daging korban. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah kepada fakir miskin tuan-tuan. Nabi SAW dengan para sahabat bila korban hanya ambil sikit je tuan-tuan. Sikitnya. Nabi ni cara korban Nabi tuan-tuan, kita sebut cara korban Nabi. Nabi SAW bila dia korban, Nabi pernah korban 100 ekor unta tuan-tuan. Unta dengan lembu mana mahal lagi? Unta mahal lagi. 100 ekor unta Nabi pernah korban. Nabi hanya ambil selup tangan, angkat. Dagingnya ada di tangan saja. Agak selup angkat ni berapa kilo? Ada 30 kilo. Oh, mana sampai? Yang banyak 100% fakir miskin. Hibah pun tak ada. Semua orang susah. Habis tu yang buat kerja macam mana? Hak yang buat kerja Nabi upah dengan duit. Nanti kita nak sebut, tuan-tuan jangan risau pula. Habislah kita ambil daging, nanti dia ada perbahasan tu. Tapi nak cerita zaman Nabi dengan para sahabat Nabi yang buat kerja daging tu, semua dapat upah duit. Boleh lah, upah duit. Pasal apa? Daging korban tak boleh dijadikan upah. Okey, tak apa tuan-tuan. Nanti kita sebut kenapa kita ambil kat Malaysia kan, ambil. Nanti ada fatwa dia tu. Tuan-tuan, kalau saya sebagai ustaz, tuan-tuan bagi saya daging korban, masjid ni bagi, masjid ni bagi, masjid ni bagi, ada setengah surau mai hantar kat rumah tuan-tuan. Saya dapat banyak daging korban, saya tak boleh jual. Betul tak tuan-tuan? Sebab saya bukan kategori fakir miskin. Saya boleh makan. Kalau saya tak habis, bagi kat orang lain. Kalau tak habis juga, saya boleh bagi kat fakir miskin. Tapi saya tak boleh jual. Saya tak boleh jual, tuang korban tak boleh jual. Yang boleh jual, fakir miskin. Itu cara korban tuan-tuan. Cumanya di Malaysia ni, JAKIM dah bincang fatwa kebangsaan, bincang. Dah jadi budaya di Malaysia, orang yang buat kerja, pakat-pakat dapat daging. Betul tak tuan-tuan? Tak apalah, ambil. Tapi jangan ada apa-apa special. Tuan-tuan faham no? Takut nanti dia jadi upah. Tuan-tuan faham no? Pasal apa pakat dapat batang pinang semua? Yalah, mereka buat kerja tadi, dia jadi upah. Tuan-tuan faham ke tak faham no? Pasal apa dapat ekor apa semua kerak ni? Tadi mereka buat kerja, dia jadi upah. Oh, bahaya tuan-tuan. Ni agak berhati-hati tuan-tuan. Kalau ikut Nabi SAW ni yang buat kerja ni, kalau fakir miskin dia memang dapat lah. Dia fakir miskin. Kalau bukan fakir miskin, zaman Nabi dapat duit semua.
Semua dapat duit pasal buat kerja tuan-tuan. Pasal buat kerja untuk fakir miskin. Boleh lah. Tuan korban keluarkan duit untuk fakir miskin, keluarkan lembu, yang buat kerja keluarkan tenaga dapat upah untuk fakir miskin. Boleh lah. Saya bukan apa, saya tengok ada satu masjid di Penang, imam tu cerita meleleh mata dia. Dia pun korban banyak, berbelah-belah. Masjid tu besar tu, masjid daerah. Saya mengajar juga di masjid tu. Jadi disebut, dia kata dia pun korban banyak. Jadi fakir miskin dia pun tahu karya ayah dia main ambil. Kemudian bila main anak dia nak ambil, apa dia, orang yang jaga tu kan, hang pak hang dah ambil, hang pergi balik. Ini daging ni untuk orang buat kerja. Oh, silap tuan-tuan. Bila kita korban, kena ingat fakir miskin inilah yang kita nak layan. Fakir miskin inilah kita nak bagi dia seronok. Dia jaga tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang takut silap. Saya sebut satu surau tu melengung abang tu sebab dia korban banyak. Fakir miskin kampung dia tak bagi. Dia jadi dosa tuan-tuan. Korban itu sunat, tapi bila kita buat biak betul-betul ada macam tu. Macam kita sembahyang sunat lah tuan-tuan. Sembahyang sunat. Sembahyang tu sunat. Tapi bila sembahyang buat betul-betul, boleh tak kita sembahyang sunat sambil sembahyang nak isap opok? Hang buat dosa. Dia nak sembahyang tarawih tapi sembahyang sambil makan. Lebih baik jangan sembahyang. Berdosa. Walaupun sembahyang tu sunat, korban tu sunat muakkad, tapi bila kita buat dia ada undang-undang dia. Kalau saya contoh, saya nak bagi contoh mudah. Kalau saya sembelih, tahu saya dengar sembelih sedekah tuan-tuan, dia lain kan? Sembelih sedekah dengan sembelih korban. Sembelih sedekah ni kadang-kadang saya ekor lembu tu 10 orang, lebih 7 tuan-tuan. Sembelih sedekah tak ada masalah. Tuan-tuan nak jual ke, nak bagi ke orang ke, nak bayar upah ke, tak apa. Tapi bila tuan-tuan niat korban, ingat firman Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makan sikit pada daging korban, yang selebihnya orang fakir miskin. Baik tuan-tuan. Jadi kesimpulan saya nak sebut tuan-tuan, di Malaysia tuan-tuan semua boleh ambil saja daging, boleh saja ambil. Kalau saya contohnya lah, saya banyak duit tuan-tuan, saya sembelih apa? Katakan 4 ekor lembu saya korban bagi fakir miskin semua. Lagi seekor lembu saya sembelih sedekah. Untuk siapa? Untuk yang buat kerja. Tuan-tuan faham tak? So bila niat saya korban 4 tu, saya bagi fakir miskin. Yang hak satu ni saya tak niat korban, ikut suka saya lah. Boleh tu? Saya nak bagi upah ke, tak nak bagi upah ke, terpulang. Ataupun satu lagi cara, kita korban, kalau kita nak upah daging, orang yang buat kerja tu kita kesian dia buat kerja. Tuan yang korban pilah beli batang pinang, bagi dekat orang buat kerja. Boleh tu bagi, kalau nak bagi daging lah. Ataupun kita buat macam biasa, siapa yang buat kerja mai ambil daging bahagian seperti mana orang lain ambil. Jangan ada apa-apa kelebihan. Saya ada pernah tengok tuan-tuan di satu masjid tu, sebab satu masjid tu memang dah jadi budaya, yang buat kerja ni lain. Batang pinang, tulang, harimau menangis, syok-syok semua tuan-tuan. Ini special. Saya kata tak boleh lah buat macam ni. Salah ni. Marah dia buat tuan-tuan. Masjid tu baik je dengan saya, tapi marah sungguh. Sampai setiausaha tu kata, apa ustaz, kalau macam ni lah ustaz, siapa nak buat kerja ustaz? Marah. Marah dia. Saya kata kalau tak ada orang buat kerja, tak payah korban. Betul tak kan? Ustaz, ini nak korban, ikut kita. Betul dia kata macam ni lah ustaz. Dia nak trik saya lagi. Katakanlah ustaz, kita sembelih dah sembelih lembu tu, tiba-tiba disebabkan ustaz cakap lagu ni, cuy, salahkan saya. Sebabkan ustaz cakap lagu ni, tak ada siapa nak buat kerja. Saya kata kat dia, tuan pada lembu itu wajib upah orang uruskan. Pasal hang dah sembelih korban, hang dah niat korban, hang kena selesaikan sampai pada fakir miskin. Boleh lah. Kita nak cari pahala. Macam tuan-tuan nak pergi buat haji tuan-tuan, betul tak? Kan ada undang-undang dia. Mana boleh kita suka hati kita reduk tuan-tuan. Mesti kena ikut jamrah dia, betul tak? Kena pergi Mina. Ni nak buat haji tapi tak mau apa, tak mau jaga apa hukum hakam dia. Dia tak jadi haji tuan, jadi dosa Dia ada pantang larang dia. Sama juga korban. Saya nak sebut pedih tuan-tuan, perik nak sebut, tapi kena sampaikan juga tuan-tuan. Sampai di satu masjid tu, itu lebih dahsyat lagi Satu masjid tu tuan-tuan, di satu kampung lah, saya tak boleh sebut kampung mana. Depa dah jadi budaya, kalau depa uruskan, saya yang last masjid yang saya bagi tu, saya nasihat depa lah, masjid yang satu tu, saya kata kok mana pun daging kena bagi sama rata.
Kalau nak masak sup apa? Sup tulang kan? Sup tulang nak masak, panggil saja semua orang. Siapa mai, tak mai sudah. Betul tak? Orang mai beritahu nanti kita buat sup. Dia nak mai tak mai tu pulang kepada dia. Betul tak? Kita panggil ya. Kan kita ada buat sup kan? Sup tulang ke apa kita panggil ya. Terutama pakai miskin kita panggil ya. Tak pun tuan-tuan tak panggil semua pun tak apa. Yang buat kerja ni kan dia tulang-tulang apa semua tu kan. Panggil ya, kita kenal apa orang fakir miskin supaya benda tu tak khusus pada buat kerja. Boleh nak panggil syarat dia mai tak mai terpulang pada dia. Nah, baik last sekali saya beritahu kat masjid tu, saya kata kok mana pun tak boleh. Masjid tu kata kat saya, tak apa ustaz, tahun ni kita ikut cara ustaz lah. Tengoklah lagu mana. Tengok okey tuan-tuan, tak ada masalah pun, orang faham ya. Satu masjid lagi tuan-tuan. Yang ni depa dah jadi budaya bila depa sembelih lembu memang batang pinang depa punya. Batang pinang depa punya, geng-geng depa. Jadi ada satu pakcik ni meninggal dah, pakcik ni pun dia tegur ah. Pakcik ni dia berani sikit lah. Dia pun pencen polis. Dia tegur dia tak boleh. Dia kata macam ni salah. Kita mana boleh ambil daging korban, bukan kita punya, ni orang punya. Jadi bila pakcik ni tak bagi buat lagu tu, tahun depan bila pakcik ni urus, depa semua boykot tuan-tuan. Macam tu. Jadi kok mana pun terpaksa tuan-tuan, bila tiap kali korban bagi dia urus. Sebab dia ada pengaruh. Kalau tak bagi dia urus, dia dengan geng dia boykot, tak rasa buat kerja. Jadi bila dia urus, memang hilang lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahulah bila korban ekor hilang. Ada yang dahsyat, kepala lembu hilang tuan-tuan. Macam mana dia curi saya tak tahu, kepala lembu hilang. Sampai tahap tuan-tuan tak boleh buat apa. Kalau tak bagi dia urus, dia akan boykot. Kalau bagi urus, memang macam tu, habis hilang. Daging-dagingnya ni habis semua hilang. Tapi imam yang cerita kat saya, dia pun kata kat saya, ustaz, alhamdulillah ustaz, dia pun dah mati dah. Tuan-tuan tengok, bila kita buat perangai tak elok, kita mati, orang sebut alhamdulillah tuan-tuan. Betul. Orang tak sebut kesian dia. Tak, orang sebut alhamdulillah. Alhamdulillah ustaz, dia mati dah ustaz. Seronok imam tu. Jadi tuan-tuan kena ingat tuan-tuan tu, bila kita korban, kita buat betul-betul lah. Tuan-tuan boleh ambil daging, buat kerja boleh ambil daging, macam mana pun. Tapi janganlah ada khusus bagi orang yang buat kerja. Boleh tak? Kalau tuan yang nak bagi upah juga, belilah daging batang pinang, pi bagilah pada orang buat kerja. Boleh tak? Baik. Kemudian tuan-tuan, jadi kata imam, kita tengok kata Imam Al-Qurtubi, pertama mesti benar dalam perkataan, wal ikhlas fil a'mal, kena ikhlas dalam beramal. Apa saja amal yang kita buat semata-mata kerana Allah. Wassafa fil ahwal, kena suci bersih dalam setiap keadaan. Sifat bersih lah tuan-tuan dalam setiap keadaan. Faman kana dhalik li haqqil abrar wa wasal ila ridhail ghaffar, siapa yang buat lagu ni akan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Baik, dan Allah Ta'ala telah berfirman seperti mana yang disebut dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu ayat ni tuan-tuan, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa pada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar-benar. Ayat ni cerita berkenaan dengan apa? 3 sahabat Nabi yang tak pergi perang tu. Ada 3 sahabat Nabi tak pergi perang. Kita lepas dah tuan-tuan bab dia. Oh, 9 lagi. 3 sahabat Nabi tak pergi perang tu. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. 3 orang sahabat Nabi ni tak pergi perang. Perang Tabuk, ingat tak? Perang Tabuk ni perang paling susah lah tuan-tuan. Waktu ni tengah musim panas. Masa keluar tu tuan-tuan, harta dah kurang. Masa keluar tu tuan-tuan, buah baru nak masak. Keluar pula pergi jauh jalan, mungkin hampir 1000 km lebih tuan-tuan. Jadi berat nak pergi tuan-tuan, sebab susah. Perang Tabuk, itulah perang yang paling susah yang Nabi SAW dengan para sahabat dia lalui. Perang Tabuk. Jadi bila perang Tabuk ni tuan-tuan, semua sahabat pergi tuan-tuan, setakat mana yang boleh. Sampai apa, tak ada makan daun-daun tuan-tuan, sampai pecah-pecah mulut para sahabat Nabi. Susahnya perang tu. Jadi bila semua sahabat pergi, ada 3 sahabat tak pergi, yang saya sebut nama tadi tu. Dan ada 80 lebih munafik yang tak pergi. Munafik ramai yang tak pergi. Sahabat Nabi 3 orang tak pergi. Nabi SAW bila balik daripada perang Tabuk, orang munafik ni semua cakap tipu lah. Jumpa Nabi, dia kata apa? Kami ni ada masalah ni. Tipu, semua tipu. Kami ni ada masalah ni, kami ada masalah ni. Macam semua menipu, macam-macam alasan. Tapi 3 orang sahabat ni, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah ni, 3 orang sahabat ni tuan-tuan jumpa kat Nabi SAW, kata apa?
Ya Rasulullah, kami tidak ada apa-apa alasan. Memang kami saja tak pi padahal kami boleh pi. Jujur tuan-tuan, dia bagi tahu. Maka Nabi SAW kata apa? Adapun ini dia bercakap benar. 3 orang sahabat ni sampailah kena apa? Pulau kan. Nabi pulau. Kita dah bincang bab ni. Nabi kata kat semua para sahabat, jangan bercakap dengan mereka. Cakap tak boleh selama 40 hari 40 malam. Sahabat naik 3 orang sahabat Nabi menangis tiap-tiap hari tuan-tuan. Tiap-tiap hari menangis, 40 hari 40 malam menangis ya tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, belum lagi diampunkan oleh Allah. Saya nak bagi tuan-tuan, jangan meremehkan dosa. Banyak orang lah ni meremehkan dosa, betul tak? Dia buat dosa, Allah ampun dah kot. Relax ya tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW ni tak pi perang. Ni sahabat Nabi tuan-tuan, tak pi perang, tiap-tiap hari menangis. Allah Ta'ala tak ampunkan lagi, walaupun dah 40 hari. Kemudian dah 40 hari, keluar arahan baru. Isteri tak boleh layan suami. Betul tak? Isteri kena tak boleh layan. Jangan layan isteri, semua balik rumah mak masing-masing. Tinggal suami 3 orang ni. Kecuali Hilal bin Umayyah, dia dah apa? Dia dah sakit. Tak apalah, isteri diurus, tapi tak boleh tidur sekali. Jadi tuan-tuan, isteri tak boleh urus sampai daripada hari yang ke-40 sampai hari yang ke-50. Disebabkan dia bercakap benar tuan-tuan. Dia bercakap benar pada Rasulullah. Kami tak ada alasan saja tak pergi. Tapi Allah Ta'ala puji tuan-tuan dia ni. Dah hari yang ke-50 barulah turun ayat Quran, wa 'alas salasati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Ke atas 3 orang ni yang apa? Tak pergi perang kan, ditangguhkan taubat dia. Dah 50 hari baru Allah ampunkan dosa dia. 50 hari tuan-tuan, baru Allah ampunkan dosa dia 3 orang ni. Jangan remehkan dosa tuan-tuan. Kadang-kadang orang buat dosa rasa macam Allah ampun lah kot. Mana kita tahu tuan-tuan. 50 hari baru Allah ampunkan. Dan Allah Ta'ala puji dia bertiga. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, dan hendaklah kamu berserta orang yang benar. Nampak 3 orang ni depan Nabi tak tipu. Walaupun boleh tipu, dia tak tipu. Banyak orang munafik tipu, sahabat Nabi tak tipu. Kami memang tak ada alasan saja tak pi. Habis tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan akan datang kita masuk hadis yang ke-55. Hadis yang ke-55. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa la matruda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.